Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Tentunya kabar baik. Bapak Ibu, di masa pandemi ini kita belum bisa berkumpul bersama secara fisik ataupun tatap muka. Tuhan kita baik. Komisi Kaleb masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online di rumah kita masing-masing keluarga. Kita sungguh bersyukur dan juga kasihnya. Bapak Ibu, kita akan menaikkan satu pujian dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Dalam hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di tata surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau ya Bapak. Dan juga memberikan kesempatan Komisi Kaleb boleh beribadah ya Tuhan. Di rumah masing-masing secara online. Dan kami percaya ya Tuhan, firman-Mu ya Bapak, beda pada pagi ini ya Tuhan. Mereka boleh mendengarkan dan menikmati dan memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah. Bapak, kami serahkan ibadah pada pagi ini dari awal hingga selesai dalam pimpinan tangan Tuhan. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan baik, Dia sangat baik untuk kita semuanya. Rela mati di kayu salib untuk kita semuanya. Menebus dosa kita, kita diselamatkan, bahkan kita percaya kepadanya. Bapak Ibu, kita juga menikmati kasih-Nya, karena kasih karunia yang besar. Kita menikmati kebaikan-Nya, kita menikmati kehidupan kita sehari-hari. Dan Dia tahu apa yang kita perlukan. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kita tetap setia. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat satu pujian bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya.我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断啊，我仍然永永远远爱着耶稣。哦，天父，天父，赐我
的天父，你的旨意。Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh 天父，天父，赐我愿你儿女，赐我一生都配得你恩典。哦天父，天父，赐我愿你儿女，赐用我符合天父你的旨意。Tuhan, kita sungguh bersyukur. Tuhan yang mengasihi kita dulu. Dia begitu baik dan mengasihi kita. Bapak Ibu, pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Pendeta Daniel Fu dengan tema menikmati. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita dan kita naikkan satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, 各位主内弟兄姐妹， sangat bersyukur sekali kita bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. 我们感谢上帝的恩典，我们能够一起来思想上帝的话语。 Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. 我们没有听到之前，我们先祷告。 Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu. 我们在天上的父，我们满心感谢赞美你， Karena Engkau mengasihi kami, 因为你爱我们， Engkau memberikan waktu yang berharga kepada kami, 你赐下最宝贵的时间给我们， supaya kami boleh duduk tenang di hadirat-Mu mendengarkan firman Tuhan. 让我们能够安静坐下来，在你的面前听你的话语。 Berkatilah waktu ini ya Tuhan. 求主你祝福这个时间， Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. 让你的圣灵
运行在我们当中。 Engkau urapi kedua hambamu yang sederhana dan hina ini 求主你自己高莫你两位仆人， menjadi berkat di antara jemaat Tuhan. 成为多人的祝福。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu tentang bijak terhadap kenikmatan dunia. 今天我们一起要分享一个主题，就是明知的享乐主义。 Kita akan melihat dua bagian Alkitab terlebih dahulu. 我们要看两处的经文。 Yang pertama dari 1 Yohanes pasal kedua. 第一呢，就是在约翰一书第2章， 1 Yohanes pasal kedua ayat ke-15. 约翰一书第2章第15节。 Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。 Bagian yang kedua di dalam 1 Timotius pasal keempat. 第二处的经文是在提摩太前书第4章， 1 Timotius pasal keempat ayat keempat dan kelima. 第4章第4跟第5节。 Demikian bunyi firman Tuhan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. 凡上帝所造的物都是好的，若感谢这领受，这就没有一样可去的，都因为上帝的道和人的祈求成为圣洁了。 Saudara sekalian, apakah yang dimaksud dengan kenikmatan dunia itu? 各位主内弟兄姐妹，到底什么是享乐主义呢？ Di dalam perkembangan sejarah kehidupan manusia, 在这个人类的历史发展过程当中， pernah muncul satu pandangan hidup yang disebut dengan hedonisme. 有一个观念关于这个享乐主义。 Hedonisme itu apakah itu? 什么是享乐主义呢？ Yaitu suatu pandangan hidup yang menganggap kesenangan, kenikmatan material dan dunia adalah tujuan hidup kita. 这就是他们有这个观念，就是对这个享乐呢，这个享福这些世界上的一切呢，成为他们的目标。 Mereka menganggap bahwa hidup manusia itu akan menjadi sangat bahagia kalau dia mendapatkan kenikmatan, kesenangan yang sebanyak-banyaknya. 他们认为呢，就是他们愿意享乐呢，他们就尽量的去追求这个世界的荣华富贵， Dan bisa terhindar dari berbagai perasaan-perasaan yang menyakitkan. 可能够呢拒绝一些的悲伤。 Dari manakah asal usul dari hedonisme ini sekalian? 这个享乐主义是从哪里开始呢？ Itu dimulai pada awal sejarah filsafat manusia. 这个开始是这个人类这个哲学的历史。 Itu sekitar tahun 433 sebelum Masehi, sebelum Yesus Kristus lahir. 这是就是主前433年， Ada satu filsuf yang terkenal namanya Socrates. 就是有一个哲学家名叫这个苏格拉底， Dan dia bertanya, apakah tujuan hidup manusia di dalam dunia ini? 他曾经问：到底我们活在这个世界上是为了什么？ Mengapa kita hidup dan berada di dalam dunia ini? 为何我们活在这个世界上呢？ Nah, ada seorang bernama Aristippus, dia menjawab, 那有一位 Aristippus 曾经这样的回答： tujuan hidup manusia yang paling penting di dalam dunia ini adalah menikmati kesenangan, menikmati akan dunia dan materi ini. 人活在这个世界上的目的，最主要的就是我们要欣赏或者享乐一切的享乐。 Mulai dari itu lahirlah satu pemikiran tentang hedonisme, yaitu manusia hidup
adalah untuk menikmati hal-hal dunia ini. 从那个开始呢，人就开始有享乐主义，就是我们人尽量的去欣赏一切所有的在这个世界上。 Dan pandangan hidup yang demikian ini berkembang terus sampai hari ini. 这样的思想呢，不断的发展到今天。 Khususnya pada hari ini adalah zaman di mana teknologi sangat maju. 特别是在这个高科技时代发展的过程当中， Berbagai barang yang mewah yang baik sudah diproduksi. 很多那个产品已经出品了。 Dan kita mau membeli sesuatu itu pun sangat gampang. 我们要买一些呢，就很容易、很方便的。 Kita mau pergi ke luar negeri, ke luar benua, itu sudah gampang sekali. 我们要到外国，要到什么地方都很方便啦。 Bahkan sekarang dicanangkan wisata ke bulan. Bukan lagi di bumi, tetapi di bulan sana. 反而我们今天不是单单旅游在这个地球而已，我们可以到月球去那边旅游。 Nah, hal yang demikian itu semakin mendorong manusia untuk menikmati apa yang disebut dunia 这 ini. 样的思想呢，造成人呢不断的思想追求世界上的享乐， Bahkan menjadi tujuan hidup dari sebagian orang, yaitu menikmati dunia adalah tujuan hidupnya. 成为一部分的人追求这个享乐，成为他们的目标。 Saudara sekalian, apakah penyebab atau faktor penyebab sehingga lahir yang disebut dengan hedonisme atau kita ingin menikmati dunia ini? 到底是有什么因素呢，能够造成这个享乐主义呢？ Ada dua faktor. 有两件事， Faktor pertama adalah faktor internal dari dalam diri kita. 就是内在的，我们个人的。 Setiap orang mempunyai satu sifat yang hakiki, yang dasar. 每个人都有很自然的这个思想或者心灵里面， Yaitu ingin menikmati kesenangan, kebahagiaan, ataupun kenikmatan yang sebesar-besarnya. 就是尽量的去享乐一切所有的。 Mulai dari anak kecil sekalian. 从最小的孩子， Kita kasih 1 biji boneka. 我们给他一个玩具， Dia mau 2 biji boneka. 他要2个玩具， Nanti dia mau 10 biji boneka. 然后他要10个玩具。 Pada waktu dia menjadi anak muda, 当他年轻的时候， dia mau 1 biji laptop. 他要想一个电脑， Lalu ada 1 HP lagi. 他又要有手机， Mau motor, mau mobil lagi. 然后他有汽车或者其他摩托车。 Nah, kalau kita sudah banyak duit sekalian, 当我们发财的时候， kita punya 1 rumah, pingin 2 rumah, punya 1 istana yang besar lagi. 我们有一座房子、2座房子，然后很想有一个皇宫， Ini adalah sifat dasar hati manusia. 这就是很自然性、最基本在我们心里里面的。 Ada satu pepatah yang mengatakan demikian. 有一个成语这样的说， Hati manusia itu hanya sebesar kepala tinju kepala kita, tapi dia ingin telan seluruh dunia ini. 我们人心就好像我们这个手权一样啊，这个掌权一样，但是呢，我们愿意呢控制整个世界。 Ini membuktikan sifat hidup manusia yang tidak pernah tahu puas, terus ingin menjadi lebih banyak, memiliki, menikmati yang lebih besar. 这证明了人心不满，愿意得到更多更多的。 Ini menjadi faktor yang menggerakkan orang mencari kenikmatan lebih banyak dan lebih banyak. 这就是成为人的因素，愿意追求越多越好。 Nah, faktor kedua yaitu eksternal. 对，第二因素就是外在的。 Apakah faktor eksternal itu sekalian? 什么是外在的因素呢？ Yaitu segala informasi yang kita terima 就是全部的一些的信息， dan juga dunia pada hari ini yang kita sebut mengalami satu masa globalisasi 今天我们这个地球呢，成为一个全球化的， dengan kemajuan teknologi internet dan juga informasi yang luar biasa 因为这个高科技的发展呢， berkembang dengan luar biasa. 就发展的很快， Jadi berbagai informasi kita bisa terima. 一切的信息、一切的消息，我们都能够接受。 Jadi orang gampang meniru cara hidup orang lain. 我们可以好像模范他们的生活， Kita memakai arloji 1 juta, 我们可以用100万的手机， tetapi dia pakai 10 juta. 但是他用这个1000万的 Besok saya beli yang 10 juta. 呀，然后我隔天呢就买这个1000万的手机， Rupanya ada yang 100 juta lagi. 原来还有10000万的， Nah, bulan depan saya yang cari 100 juta lagi. 然后呢隔天呢我又再找另外更 Kenapa 贵 saya 的。 bisa begitu?
为何我能够这样呢？ Karena saya melihat orang itu pakai. 因为我看到别人用， Karena televisi itu mereklamikan, mempromosikan. 因为从电视里面有一个广告， Beli satu arloji tambah satu rice cooker. Jadi kita beli sekalian. 买一个手机呢，又再加上一个就是这个冰厨， Ini adalah faktor dari luar 这就是外在的因素， yang menggerakkan kita membeli, mendapatkan yang lebih banyak. 影响我们愿意买更多的。 Kalau kita tidak membeli, 如果我们不买， seolah-olah kita rugi. 好像我们亏本； Kalau kita tidak pakai baju yang bagus, 如果我们没有穿好的衣服， dianggap ketinggalan. 当做我们是已经这什么退后了。 Kalau komputer kita tidak yang paling baru, 如果说我们没有更新的电脑， kita dianggap ketinggalan. 让我们也是好像退化了。退 Mau 了 nggak mau kita beli yang baru, yang mahal, dan Right. juga uang kita habis di situ. 然后我们用很多的钱去买那个更贵更好 Nah, 的， ini adalah faktor dari luar. 这就是外在的因素。 Selanjutnya kita memperhatikan sekalian, 然后我们要看下去， apakah dampak-dampak daripada hidup yang mementingkan kenikmatan dunia ini? 到底有什么这个影响？当我们追求这个享乐， Yang pertama menjadikan hidup kita itu sangat individualis. 这造成我们成为个人主义。 Apa dimaksud dengan hidup individualis ini? 什么意思呢？ Menganggap diri ini orang yang paling penting. 就是我们个人觉得自己是最主要的、最重要的。 Kebutuhan kita harus dicukupi. 我们的这个需要呢，我们一定要给他满足。 Kita boleh tidak perhatikan orang lain, 我们不需要注意别人， tetapi kita utamakan kepentingan kebutuhan kita. 但是呢，我们呢就是要注意呢我们个人的需要， Dan hidup menjadi sangat egois, 所以我们活在很自私， kurang peduli orang lain, 不管别人， utamakan pikiran saya. 就是主要我个人的思想， Hidup menjadi egosentris. 就是成为我们个人主义， Kita bisa memenuhi kebutuhan kita, itu adalah tujuan utama dari 就是 segalanya. 若是我们能够享乐我们自己得到的，这就是我们的目标。 Dan dampak berikutnya itu menjadi sangat konsumtif. 然后接下来呢，能够影响的就是我们整个消耗的这个性的一切。 Artinya kita membeli sesuatu barang 当我们买一件事情的时候，东西的时候， bukan karena kebutuhan kita 不 memberi, 是因为我们这个需要， tetapi lebih kepada keinginan kita membeli. 但是乃是因为我们的这情意方面， Barang ini sebenarnya saya tidak perlu, 其实我们不需要那个， tetapi saya menginginkan 但是因为我们很想得到， supaya bisa bertanding dengan tetangga. 因为能够跟别人比对 Maka 比， saya beli barang ini. 所以我就买那个东西， Saya mau berbanding dengan tetangga yang satu lagi. 因为我愿意又再跟别人 Beli lagi Pipi. barang yang lain. 再买另外一个。 Akibatnya hidup kita, uang kita terkuras di dalam segala jenis barang-barang yang ada di dalam 然后 dunia. 呢，最后呢，我们的钱财都花在那些不重要的。 Dan para ahli analisa mengatakan cenderung orang itu menjadi pemalas. 有一些的这个知识分子认为呢，造成我们人变成懒惰， Yaitu kita punya satu mental mau menikmati, bukan mau bekerja, bukan mau berusaha untuk memperjuangkan hidup. 就是我们的目标不是因为我们要更做的努力的去追求，反而我们主要的目的就是去享乐而已。 Dan kita akan memboroskan banyak uang di 然 dalam 后 hal 我 yang 们 tidak 就 penting. 浪费很多我们的金钱。 Nah, saudara sekalian, selain ada dampak-dampak demikian, 除了这个影响之外， ada bahaya apalagi daripada satu kehidupan yang mementingkan kenikmatan dunia ini. 到底这个享乐主义会带给人类有什么影响，或者一个危险或者危机呢？ Yang pertama, dia itu akan menjadikan kekayaan hidup ini sebagai Tuhan di dalam hidup mereka. 他能够把这个钱财呢成为他的主人，就是成为他的这个上帝。 Artinya memperoleh kekayaan itu berarti mendapatkan kenikmatan hidup. 主要的目的就是追求这个财富，然后才能够享乐。 Dia boleh tidak percaya kepada Tuhan. 他可以不相信上帝， Dia boleh meninggalkan Tuhan. 他可以离弃上帝， Dia boleh meninggalkan gereja.
他可以离弃教会， dia boleh meninggalkan iman. 他可以离弃他的信仰， Yang penting dia bisa menikmati hidup. 最主要的，他能够享乐他的 Yang 人 penting 生， dia bisa punya harta yang banyak. 最主要他能够富有， Yang penting dia bisa jalan ke luar negeri, 最主要他能够在外面旅游， bisa pesta pora, 他能够享乐 atau bisa ke night club. 啊，可以去那个夜总会. 夜总会呀 Atau kepada karaoke, nyanyi-nyanyi di sana. 啊，在那边可以唱歌， Itu adalah tujuan hidup mereka. 这就是他们生活的目标， Itu adalah Tuhan mereka. 这就是他们的神， Itu yang mereka kejar setiap hari. 这就是他们每天所追求的 Di。manakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus jadi di mana jadinya? 哦，就是那个地方，就是有上帝。 Nah, mereka meninggalkan Tuhan. 其实他们已经离开了上帝， Hati mereka tidak ada Tuhan. 心里没有上帝， Menggantikan Tuhan dengan kenikmatan-kenikmatan itu. 把上帝换成享乐。 Lalu yang kedua, mereka akan menjadi orang yang mengabdikan diri kepada kekayaan atau harta dunia ini. 然后呢，这样呢，他们就把全身心的投入在他们的财富里面。 Tuhan Yesus pernah mengatakan satu kalimat, 耶稣曾经讲一句话： seorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. 一个人不能侍奉两个主。 Kalau dia mengasihi yang satu, dia akan membenci yang lain. 若是他爱一个，他就恨那个； Kalau dia menaati yang satu, dia akan tidak taat yang lain. 若是他服从一个，就是他不服从那另 Kamu 外一个。 tidak bisa mengabdi kepada mamon, harta dunia, juga kepada Tuhan, Alkitab mengatakan. 你也不能够服侍马门或者服侍上帝。 Pada saat seseorang hatinya sudah terikat oleh kenikmatan dunia, 当一个人的心投入在这个世界里面， dia pasti mencintai akan nikmatan ini. 他就爱那个世界， Maka dia akan mengabdikan diri kepada dunia, kepada harta kekayaan. 他就把这个整个人就投入在这个世界上的享 Dia 乐， akan melupakan Tuhan. 他就开始忘记了上帝 Dia，tidak mungkin akan melayani Tuhan. 不可能他愿意服侍上 Karena 帝， hatinya tidak ada pada Tuhan. 因为他的心没有在上帝里 Tetapi 面， hatinya pada dunia, pada kenikmatan, pada pesta pora. 因为他的心已经在这个世界里面享乐这个世界， Pada makanan yang enak. 就是很好吃的饮食。 Atau kepada babi hong gitu ya. Atau sop buntut sekalian, itu yang mereka perjuangkan. 啊，就是喜欢那个猪肉和的牛肉等等， Menjadikan hidupnya jauh dari Tuhan. 让他的生活越离开上 Dan 帝， tidak bisa memuliakan Tuhan. 而且不能荣耀上帝。 Saudara sekalian, 各位主内弟兄姐妹， sebagai orang Kristen, 我们成为基督徒， bagaimana kita melihat atau menghadapi satu gaya hidup yang mementingkan kenikmatan dunia ini? 我们要用什么的眼光来看这个享乐？ Tadi kita membaca 1 Yohanes pasal kedua ayat 15. 刚才我们读约翰一书第2章第10节 Di，sana Alkitab dengan tegas sekali memberitahukan, 在那里告诉我们， janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 这里很强调的说明，不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。 Apa artinya jangan mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya? 到底不爱世界和世界上的事是什么意思呢？ Dunia ini bukan berarti planet bumi yang dimaksudkan, 这个世界的意思不是这个地球的意思， tetapi menunjukkan kepada gaya hidup manusia, 就是讲述这个人活的这个方式， yaitu orang-orang non-Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan tentang cara hidup mereka, 就是指那些不相信上帝的人，他们的方式，他们的生活， yang mengutamakan kenikmatan dunia, 他们最主要的就是享乐这个世界。 bahkan yang mengutamakan kenikmatan nafsu, kepuasan nafsu, itu adalah cara hidup orang-orang dunia. 他们就是放纵情欲，就是享乐这个世界。 Dan Alkitab mengatakan kepada kita, 圣经告诉我们， jangan kita mengikuti mereka, 不要效法他们， jangan seperti mereka, 不要效法他们， jangan terbawa arus cara kehidupan mereka. 不要按照他们的潮流跟着他们。 Nah, ini adalah satu peringatan dari Alkitab. 这就是圣经的
提醒， Jangan hidup kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, 不要我们已经相信上帝的人，已经被救赎的人， menggantikan Tuhan dengan harta dunia, 不要把上帝换成世界， menggantikan persekutuan kita, ibadah kita kepada Tuhan dengan kenikmatan-kenikmatan mungkin di berbagai pesta pora, nightclub dan sebagainya. 就是不要换成我们对上帝的这个团契了，这个聚会呢、崇拜呢，换变成我们享乐在这个娱乐的地方，或者这个卡拉 OK 的地方。 Nah, ini artinya jangan kita mencintai dunia dan apa yang ada di dalam isinya. 就是意思就是说，我们不要再享乐这个世界上或者一切的。 Kemudian di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang kedua, 然后罗马书12章第2节告诉我们， Rasul Paulus mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. 使徒保罗这样的说，你们不要效法这个世界， Artinya gaya hidup kita sebagai orang Kristen 就是我们的生活的方式， jangan sampai sama seperti gaya hidup orang-orang yang tidak percaya, 就是我们已经相信的人，我们的生活的方式不要像那个不相信的人。 yang semata-mata mengajar kenikmatan material, 那么最主要的，因为他们不断的追求这个世界的享乐 yang，semata-mata ingin menikmati hal-hal dunia materi ini semata-mata. 就是他们不断的追求这个享乐。 Tetapi Paulus mengatakan kita harus berubah di dalam pikiran kita. 但是保罗继续说，我们不断的要改变我们的思想， Kita harus merubah hati kita 我们改变我们的心， untuk mengerti kehendak Allah. 让我们明白上帝的旨意， Apa yang benar, 什么是好的， apa yang baik di hadapan Tuhan, 什么是对的， itu yang harus kita lakukan. 我们要做。 Ini adalah pengajaran Tuhan. 这就是上帝的真理， Supaya kita sangat hati-hati 让我们要小心， bagaimana kita menghadapi arus dunia ini. 我们不断的要小心面对这个世界的潮流， Karena arus dunia ini berada di sekitar kita. 因为这一切都在我们的身边里面。 Kita bukan tinggal di satu pulau terpencil, kita tinggal sendiri di 我们 sana. 不是一个人住在一个很偏僻的一个岛里面， Kita tinggal di tengah-tengah dunia, 我们住在这个世界里面， saling berpengaruh. 彼此能够影响 Gaya hidup orang dunia 这个世人的这个生活方式， yang menikmati material 是享乐这个一切 itu 的， ada di depan mata kita. 就在我们的眼前出 Itu 现。 mungkin teman kita, 也许是我们的朋友， mungkin dia seringkali mengajak kita bersama-sama dengan mereka 也许他们常常要求我们一起跟他们享乐。 di dalam tantangan hidup yang demikian, 在这样的事情当中 di，dalam arus kehidupan yang keras demikian. 在这样的很强调的这个影响力里 Nah, 面， Rasul Paulus mengatakan jangan kamu sampai seperti mereka. 保罗很强调的说，我们不要像他们一样， Harus memegang teguh iman kita. 我们不要坚持，不断的坚持我们的信 Harus 心， fokus kepada Tuhan. 我们要不断的仰望上帝， Hidup di dalam jalan yang benar dan diberkati oleh Tuhan. 我们走在上帝的旨意里面，成为祝福。 Saudara sekalian, 各位主内弟兄姐妹， sikap yang bagaimana yang harus kita miliki terhadap kenikmatan dunia yang ada di depan mata kita. 到底我们要用怎么样的心态来接纳这个享乐主义呢？ Apakah orang Kristen boleh pergi pesta? 呀，难道是不是我们这个基督徒可以去参加一刻的这个总会这样？ Apakah orang Kristen boleh makan makanan yang enak? 是否或者是我们这个基督徒呢可以吃好的这个东西？ Apakah orang Kristen boleh wisata? 是否我们基督徒可以去游玩？ Dalam negeri, luar negeri, 无论是在国内或者在外， tinggal di hotel yang bagus atau dan sebagainya. 住在很豪华的这个旅馆， Apakah orang Kristen boleh mempunyai kekayaan? 难道我们可以有这个财富吗？ Apakah orang Kristen boleh menikmati mobil? 难道我们可以享乐我们的汽车吗？ Apakah kita boleh pergi ke mall? 难道我们可以到这个超级市场吗？ Khususnya pandemik 2 tahun ini banyak orang yang sudah pingin buru-buru ke mall, sudah 2 tahun nggak pergi mall, ya kan? 特别是在这个2年里面，我们这个疫情当中呢，很多人就很想到这个超级市场。 Apakah boleh kita beli baju yang bagus dan sebagainya? 是否我们可以买很贵的衣服呢？ Bagaimana jawabnya, saudara sekalian? 我们怎么样的回答？ Jawabnya tentu boleh.
我们的回答当然说可以， Karena di dalam 1 Timotius pasal yang keempat tadi memberitahukan kepada kita, 因为刚才这个提摩太前书第4章那边告诉我们， segala yang diciptakan oleh Tuhan 一切上帝所造的， itu adalah baik. 一切都是好的。 Kita menerima dengan ucapan syukur. 我们接纳，我们用心灵感恩， Kita menerima dengan hati yang berdoa, mohon Tuhan kuduskan. 我们接纳的时候，我们用祷告让神来洁净。 Dan kita menerima semua itu seturut dengan pengajaran firman. Dia adalah sumber berkat dalam hidup kita. 我们接纳的时候，我们知道这一切的来源都是上帝给的。 Dengan sikap hati yang bersyukur kita menerima berkat Tuhan. 我们从心灵里面感恩来接纳上帝的恩典。 Banyak tokoh Alkitab memberitahu kita. 在圣经里面的人物告诉我们， Banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan dengan sangat kaya sekali. 我们也看到在圣经里面的人物有一些就是上帝祝福他们很有 Alkitab 富有。 mengatakan Abraham sangat kaya. 圣经告诉我们亚伯拉罕很有钱， Ishak Yakub juga sangat kaya. 以撒雅各也是很富有， Ayub juga sangat kaya. 约伯也是这样。 Tuhan beri berkat yang sangat banyak kepada mereka. 上帝祝福他们， Berkat itu tidak jahat. 祝福不是一个恶性的， Berkat anugerah Tuhan itu bukan sesuatu yang salah. 上帝的祝福不是错的， Tetapi sikap yang harus kita miliki itu penting sekali. 但是我们的心态最主要的。 Bagaimana kita melihat barang material dan kenikmatan dunia hari ini sekalian? 我们如何去看待这一些呢？ Yang pertama sekalian, 第一呢， pada waktu kita menikmati segala hal-hal material dunia ini, 当我们享乐这些的时候， waktu kita lakukan apakah itu bisa memuliakan Tuhan? 我们就要问：到底那些能够荣耀上帝吗？ Di dalam Kolose 3 ayat ke-23 mengatakan, 在哥罗西书第3章23节告诉我们， apapun yang kita lakukan, 无论我们做什么， kita lakukan untuk Tuhan, 我们就是为上帝而做， untuk kemuliaan Tuhan. 荣耀上帝。 Jadi pada hari ini, 所以今天呢， kalau saudara mempunyai kekayaan yang banyak, 若是我们今天有财富的话， punya rumah yang besar, 我们有很大的房子， punya usaha yang baik, 我们有很好的这个事业， maka kita harus berpikir, 我们就要想， semua yang Tuhan sudah berikan ini, 一切上帝给的， apakah itu bisa memuliakan Tuhan? 是否这一切都能够荣耀上帝？ Apakah itu bisa meninggikan nama Tuhan? 是否能够高举上帝的名？ Bukan digunakan untuk hal-hal yang salah, 不要用在错的地方， tetapi digunakan sungguh bisa menyatakan kuasa dan kehadiran Tuhan dalam hidup 就 kita. 是我们用在就是能够荣耀这个上帝。 Saudara sekalian, 各位主内弟兄姐妹， segala material kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara dan saya hari ini, 一切的财富，上帝给我们的， itu adalah satu kepercayaan 这就是上帝信念我们， supaya kita mengelolanya, 就是让我们好好的去管理它， supaya bisa memuliakan Tuhan. 就是主要目的就是荣耀它。 Ini adalah tujuan kita menjadi pengelola harta kekayaan Tuhan berikan. 这就是成为我们的目的，怎么样来去管理上帝给我们的。 Dari segi kedua, hal yang kedua, 第二件事就是， di dalam menggunakan segala harta kekayaan, kenikmatan dunia yang Tuhan berikan kepada kita, 当我们要利用或者我们要享受这一切的时候， kita harus berpikir apakah semua hal ini bisa membawa kita hidup itu lebih dekat, lebih mengenal, lebih mencintai Tuhan atau enggak. 是否这一切我们所有的能够让我们能够更认识我们的上帝，更亲近我们的上帝？ Atau kita setelah menikmati hal-hal duniawi ini atau barang-barang material ini sekalian menjadikan kita jauh meninggalkan Tuhan. 是啊，或者呢，我们拥有了这一切呢，使我们呢越离开上帝。 Ada seorang ibu-ibu, 有一位妇女， satu hari dia datang kepada pendeta. 她来到一个牧师的面前， Dia bilang, Pak Pendeta, 她说：“牧师啊，牧师， apakah boleh mendoakan saya? 可以为我祷告吗 Oh, pendeta itu langsung jawab, boleh.？” 啊，牧师当然说：“哦，当然可以了 Ini。karena tugas besar tanggung jawab hamba Tuhan harus mendoakan jemaat. ”这就是因为我们牧师的责任啊，要为这个会友祷告 Lalu pendeta itu tanya, apa yang bisa saya doakan? 啊。牧师就问：“有什么事呢？可以为你祷告的 Lalu ibu itu menjawab. ？” 那这个妇女就回答 Dia bilang, Pak Pendeta, doakan supaya suami saya menjadi miskin kembali. 他说：“牧师，请你为我的丈夫祷告，让我的这个丈夫呢
就是变成贫穷。 Wah, itu pendeta kaget. Ini pokok doa yang belum pernah dia terima. 这位牧师呢就惊讶，因为从来没有祷过这样的。 Dia bertanya lagi, takutnya salah dengar. Oh, ibu ngomong apa? Coba ngomong sekali lagi. 牧师以为他听错，所以再问一次。 Iya, dia bilang doakan supaya suami saya jadi miskin lagi. 他说：“是的，请你为我的丈夫祷告，让他再一次的能够贫穷。 Lalu kenapa bisa ceritanya begini sekalian? 为什么会这样呢？ Lalu dia kasih tahu kepada pendeta itu. 然后这个妇女就告诉这位牧师， Waktu kami baru nikah, 当我们刚结婚的时候， kami tinggal di satu gubuk kecil. 我们住在一个很简单的一个房屋里面 Satu piring bakmi makan berdua. 啊，一碗面呢2个人吃， Bukan karena terlalu mesra, tetapi karena mangkoknya cuma satu katanya. Miskin katanya. 不是因为我们太相亲相爱，乃是因为我们太穷了，而且只有一碗而已，一个碗而已。 Jadi hidup kami itu sehari demi sehari. 我们活着这一天过一天， Tetapi kami itu benar-benar berdoa. 但是当天我们不断的祷告， Kami berlutut berdoa. 我们跪下来祷告， Bergandengan tangan berdoa. 我们一起牵着手祷告， Bersandar kepada Tuhan. 靠着上帝， Mohon Tuhan beri anugerah. 让上帝赐下他的恩典。 Hari ini beri anugerah. 今天赐下恩典， Besok juga beri anugerah. 明天也赐下恩典， Dengan hati yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. 用主存着一个纯心的 Dan 向上 suami 帝仰 istri 望 juga 上帝， dan suami istri juga saling memperhatikan, saling mengasihi. 让他们夫妻不断的相亲相爱。 Tuhan mendengarkan doa kami. 上帝听了我们的祷告， Kami diberikan anugerah. 我们被上帝的恩典祝福， Usaha kami sedikit demi sedikit maju. 我们的生意呢一天比一天更好。 Dari kaki 5 ke kaki 6. Ya. Iya. Jadi semakin besar usahanya. 呀，越来越大，他们的生意， Rumah kami semakin besar. 我们的房子也越来越大， Kemudian punya pabrik. 我们然后有一个工厂， Punya rumah kedua. 我们有另外一间房子， Punya rumah ketiga. 第3间的房子， Sudah banyak uangnya. 很多钱财， Banyak rumahnya. 很多房子 Nah, sekarang masalah apa? 啊！到底现在什么事情 Suami jarang pulang ke rumah. 啊？我的丈夫呢，很少回家， Di sana tinggal, di sini dia tinggal. 住在那边又住在另外一边， Tidak tahu apakah dia ke gereja atau enggak. 是否他有到教会没有？ Saya menjadi gelisah. 我心里很担忧， Saya tidak bisa tinggal bersama dengan dia. 我不能和他一起住在一 Kalau 起。 saya terpikir dulu waktu susah, 要是我回想以前我们很困难的时候， itu jauh lebih indah katanya. 反而更美满。 Saudara sekalian, 各位主内弟兄姐 kalau 妹， Tuhan memberikan anugerah, 若是上帝的恩典 tidak bisa digunakan dengan tepat, 不能好好的去应用它， menjadikan kita jauh daripada Tuhan, 使我们能够越离开上帝， itu adalah kesalahan kita. 这就是我们的错， Ini yang harus kita bijak di situ. 这就是我们要有明知。 Kalau Tuhan berikan kita banyak uang 若是上帝给我们很多钱财， atau banyak kesempatan, 就是很多的机会， kita bisa mengembangkan usaha, 我们不断的扩展我们的生意， tetapi juga bisa membantu kita untuk melayani. 也是能够帮助我们能够侍奉上帝 Kita。memberikan persembahan untuk kebutuhan penginjilan. 我们可以奉献差传里面 Jadi semua yang Tuhan berikan 一切上帝给的， membawa kita itu hidup lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan dengan 应 sungguh-sungguh. 该要使我们越活得更亲近上帝。 Dan satu hal lagi, 另外一件事， di dalam menikmati semua harta yang Tuhan berikan, 当我们享乐一切上帝给的， kita harus berpikir apakah kita itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. 我们一定要想是否一切呢都能够成为多人的祝福。 Jangan hidup egois, 我们不要很自私， jangan hidup individual, 我们不要单单只顾自己而已， jangan boros uang pada tempat yang tidak perlu, 我们不要浪费我们的金钱在不需要的地方， tetapi gunakan untuk menjadi berkat untuk orang lain. 但是我们好好的利用成为多人的祝福。 Tuhan berkata kepada Abraham, 上帝以亚伯拉罕说 Aku akan memberkati engkau ：“我要祝福你， menjadi bangsa yang besar, 成为多人的这个大国， namamu besar, 你的名大， engkau punya kekayaan yang banyak,
你成为富有， tetapi harus menjadi berkat. 但是要成为多人的祝福， Menjadi berkat bagi segala suku bangsa. 要成为各种各国的祝福。 Ini adalah prinsip Tuhan memberikan berkat. 这就是上帝的应许。 Menerima berkat supaya menjadi berkat bagi banyak 我 orang. 们能够接纳上帝的祝福，也是能够成为别人的祝福。 Hari ini Tuhan sudah memberikan banyak berkat kepada saudara. 今天上帝已经大大的祝福我们了。 Di dalamnya ada satu tugas dan tanggung jawab, 这里有一件事，就是我们很要注意的，就是我们有一个负担， yaitu menjadi berkat untuk sesama kita, segala suku bangsa. 这就是我们成为别人的祝福。 Kalau bisa kita lakukan demikian, 若是我们能够这样做， kita menjadi bijak menghadapi kenikmatan dan kekayaan dunia ini. 这样我们就有得到智慧或者明智对这个享乐的人 Hal 生。 yang terakhir, saudara sekalian, 最后一段， kebahagiaan hidup orang Kristen 我们基督徒的享乐， bukan pada dunia dan harta ini, 不是单单在这个世界上，或者在我们的这个钱财， tetapi di dalam Tuhan. 就是在上帝里面。 Pada waktu dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, 当我们的罪被赦免的时候， pada waktu segala kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, 当我们一切的罪、一切的错被上帝洗净的时候， itulah sukacita dan kebahagiaan terbesar di dalam hati kita. 这就是我们最大的喜乐在我们的心里 Daud 面。 pernah mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Itu benar-benar orang bahagia. Daud, Raja 大 Daud. 卫曾经这样的说：一个人最大的喜乐就是当他被赦免， Lebih daripada kita mendapatkan 1 kilo emas murni. 超过我们得到1公斤的这个金。 Kadang-kadang orang mendapatkan banyak harta tetapi hati tidak tenang. 很多人现今呢得到很多的财富，但是他的心没有满足。 Ini bukan bahagia sebenarnya. 这不是享乐，真 Tetapi 实的 kalau 享乐。 hati kita diampuni, ada sukacita dari Tuhan, nah itu adalah bahagia sesungguhnya. 但是当我们的心呢被上帝洁净我们得到这个喜乐，这个才是真正的喜乐。 Kebahagiaan orang Kristen itu tergantung bagaimana kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. 我们基督徒的喜乐呢，是要按照我们如何对上帝的关系。 Pemazmur mengatakan akan bersukacita waktu kita datang ke rumah Tuhan. 诗人这样的告诉我们，我们的这个喜乐，当我们来到上帝的家， Artinya kita bersekutu dengan Tuhan, kita memuji Tuhan, itu ada sukacita kebahagiaan yang sesungguhnya. 这就是当我们来到上帝面前，我们敬拜他，我们歌颂他的时候，我们得到上帝的喜乐。 Kita hidup dekat Tuhan, berjalan dengan Tuhan, itu adalah kebahagiaan kita. 当我们活在上帝里面，我们与上帝同行的时候，这就是真正的喜乐。 Dan mendapatkan hidup yang kekal. 最后，我们得到这个永恒的生命。 Yesus mengatakan apa gunanya seorang mendapatkan seisi dunia kalau dia hilang nyawanya. 耶稣基督曾经这样的说：“人若赚了全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？” Tetapi kita mendapatkan keselamatan hidup kekal di surga, itu adalah jaminan hidup yang paling mulia. 上帝应许我们，有一天我们要永远活在这个天堂里面。 Nah, waktu saudara sudah mendapatkan kehidupan kekal ini, 当我们得到了这个永恒的生命的时候， saudara bisa menganggap rendah segala kenikmatan 我 dunia 们 ini. 能够看低一切的在世界上的这个荣华富贵。 Dan waktu kita melakukan kehendak Tuhan 当我们按照上帝的心意而行的时候， dan memuliakan nama Tuhan, 荣耀上帝的时候， itu adalah sukacita yang paling besar di dalam hidup 这 kita. 就是我们最大的喜乐。在我 Bapak 们心 Ibu 里 yang 面 saya kasih di dalam Tuhan, 各位主内的弟兄姐妹， saya sangat mengharapkan semua Bapak Ibu, 我很希望各位的弟兄姐妹， kita semua mendapatkan kebahagiaan hidup sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 我们不断的要追求这个永恒的这个喜乐， Ini- 在耶稣基督里， Ini adalah harta kita yang sesungguhnya. 这就是最宝贵的这个产业， Ini adalah kenikmatan hidup yang sesungguhnya. 这就是真正的享乐。 Mohon Tuhan berkati kita. 愿上帝祝福我们， Mari kita berdoa. 我们一起祷告， Minta Pak Yonatan pimpin kita dalam doa. 我们一起祷告。天父上帝，我们满心感谢赞美你， Amin. 因为当我们有你在我们的心中的时候， Yeah. 我们真正的能够感到这个无比的喜乐。 Amen. 主啊，愿你的话语藏在我们的心田里面， Amen. 成为我们的力量，成为我们的喜乐， Amen. 不断的帮助我们。我们相信你要帮助我们。 Amin. 天父上帝，当我们软弱的时候，求主你刚强我们； Amin. 当我们忧伤难过的时候，求主你赐给我们有心中的喜乐， Amen. 让我们能够享受主你这个大爱。
阿门我们满心感谢赞美你，透过你的仆人傅牧师所传讲的信息，但愿你祝福傅牧师给他的家人，让他能够成为多人的祝福。阿门。我们满心感谢赞美你，我们也把我们家乐不利家乐的弟兄姐妹也交在主的恩手当中，愿神你自己恩上加恩，力上加力于他们。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。谢谢。 Selamat pagi, Opa, Oma, saudara-saudariku sekalian di dalam Tuhan. Salam sehat untuk semuanya. Pagi ini kami berterima kasih kepada Pendeta Daniel Fu yang sudah membawa firman Tuhan, yang mengajari kita untuk bijak kita boleh menghadapi kenikmatan dunia ini. Terima kasih untuk tim KW yang sudah memimpin puji-pujian, dan juga singer, pianis, organis, dan juga multimedia yang mengatur semua ini dengan baik, dan juga kiranya jerih payah kalian semua tidak sia-sia, boleh menjadi berkat buat kita semua. Persekutuan Komisi Kaleb yang akan datang pada tanggal 1 April hari Jumat pukul 10 pagi dengan tema diutus Allah, dibunuh manusia. Dengan pembina kita, Pendeta Yonatan Tanujaya. Terima kasih. Dan kami serahkan kembali kepada Pendeta Yonatan untuk membawakan doa syafaat dan juga doa berkat. Mari kita berdoa，让我们一起同心祷告。天父上帝，我们再次满心感谢赞美你的恩典，因为你带领了我们今天的这个团契聚会。愿神你的话语不断的藏在我们的心田里面，成为我们的力量，成为我们的帮助，也能够成为我们的喜乐。天父上帝，在此刻，我们为着我们这个布利这个团契，也再次的交在主恩手当中。已经2年多，我们不能聚集在一起。主啊，愿神你自己恩待我们的弟兄姐妹。主啊，有一些他们在心中里面很多的忧伤难过，恳求父神你自己安慰他们。有一些在生病、身体软弱当中，求主你自己也医治他们，刚强他们。天父上帝，我们再次的也将这个布利我们这个团契也交在主你恩手当中。愿父神你自己开恩，我们很盼望有一天我们能够集合在一起，向主你自己团契。Bapa dalam surga, saat ini kami ucap syukur atas firman-Mu, dan kami ucap syukur ya Tuhan, Engkau sudah memimpin setiap kami melewati hari demi hari. Dan saat ini kami berdoa khusus ya Tuhan untuk jemaat kami yang lagi sakit, yang lemah tubuh. Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka, Engkau kuatkan mereka untuk menghadapi kondisi yang begitu berat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong mereka. Tak lupa kami berdoa mengucap syukur untuk anggota jemaat kami yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin hidup mereka, perjalanan mereka, dan sampai saat ini Tuhan pelihara mereka. Dan kami mohon Tuhan terus memimpin langkah-langkah mereka, hari-hari depan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan terima berkat Tuhan. 让我们一起起立，我们一起领受上帝的赐福。但愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。Kiranya cinta kasih Allah Bapa yang tak berkesudahan, anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, penyertaan, pimpinan dan kuasa serta hikmat daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh, persekutuan kita selesai. 默祷，我们的聚会到此结束。上帝祝福你们。